Okey, Assalamualaikum kelas. Cikgu sambung lagi subtopik 2.3 saling bersenaran dan interaksi antara organisme dengan organisme dan antara organisme dengan persekitaran. Okey. Baik, okey, untuk kelas hari ini kita akan belajar yang pertama tentang kawalan biologi. Okey. Kawalan biologi ini dia merupakan aplikasi kepada hubungan interaksi mangsa-pemangsa, di mana haiwan pemangsa akan memakan haiwan mangsa. Jadi interaksi itu boleh digunakan, diaplikasikan sebagai dalam kaedah kawalan biologi. Okey, apa itu kawalan biologi? Okey, kawalan ini adalah satu kaedah yang menggunakan organisma iaitu pemangsa semula jadi, parasit ataupun patogen untuk kurangkan bilangan haiwan perosak di sesuatu kawasan. Okey, maksudnya kita akan bela ternak pemangsa, okey, untuk makan haiwan perosak. Dalam situasi ini haiwan perosak tu dia akan jadi mangsa kepada pemangsa tersebut. Okey, contoh yang pertama, burung hantu dipelihara di ladang kelapa sawit untuk mengawal populasi tikus. Burung hantu sebagai pemangsa, tikus sebagai mangsa. Okey. Okey, ni contoh yang kedua, penggunaan patogen. Patogen ni maksudnya mikroorganisma. Jadi mikroorganisma yang kita pakai dalam ini adalah bakteria yang dinamakan bakteria Bacillus thuringiensis ataupun istilah kita boleh buat singkatan kita sebut sebagai BT. Okey. Baik, BT ni digunakan untuk mengawal serangga perosak iaitu kumbang tanduk di ladang kelapa sawit. Okey, macam mana dia beroperasi? Macam mana dia berfungsi? Okey, BT ni selalunya lah akan disembur kepada tanaman. Okey, dan dia akan memakan perosak pada peringkat larva. Maksudnya larva kumbang tanduk inilah. Okey, pada peringkat larva. Jadi masa kita nak sembur tu kita pastikan sembur pada waktu yang betul supaya dia lebih berkesan. Jadi apabila disembur, bakteria ini disembur pada tanaman, jadi bakteria dan juga sporanya akan terdapat pada daun, contoh pada daun tanaman tersebut. Jadi apabila larva kumbang tanduk ini memakan daun yang telah disembur BT tersebut, bila dia makan, jadi bakteria dan sporanya itu akan memasuki dinding usus larva tersebut. Jadi dalam masa yang singkat, spora bakteria tersebut, Bacillus thuringiensis tu, dia akan membiak dan akan menyebabkan kematian kepada larva kumbang tersebut ini. Jadi lama kelamaan dia tidak dapat hidup. Lama kelamaan populasi larva ataupun populasi kumbang tanduk tersebut akan berkurang di ladang kelapa sawit. Okey? Baik. Contoh yang ketiga, ni ikan gapi. Okey, ikan gapi merupakan pemangsa kepada jentik-jentik di dalam kolam. Maknanya ikan ni dia akan makan jentik-jentik di dalam kolam. Okey. Baik, seterusnya itik. Contoh itik diternak di sawah padi untuk makan perosak seperti siput, serangga. Okey, contoh yang seterusnya kumbang kura-kura sebagai pemangsa dia akan memakan afid. Okey, afid iaitu sejenis perosak yang ada pada tanaman. Kalau kamu nampak gambar ni, ini adalah afid lah. Okey, afid ni dia merosakkan tanaman, contohnya di bahagian daun. Jadi kumbang kura-kura ni akan memakan afid tersebut. Okey. Apakah kelebihan dan kelemahan kawalan biologi? Kenapa kita perlukan kaedah ini? Baik,
kawalan biologi ni kelebihannya lebih mesra alam. Okey, sebab apa? Sebab kita tak guna pestiside. Pestiside ni ialah racun serangga perosok lah ataupun bahan kimia. Jadi kita nak elakkan penggunaan bahan kimia kerana kita pun tahu kalau bahan kimia ni dia ada side effect terutamanya kepada alam sekitar. Jadi nak minimalkan penggunaan bahan kimia, kita guna kaedah kawalan biologi yang lebih mesra alam. Okey, yang kedua, kaedah ini biasanya lebih murah. Okey, lebih murah sebab kita menggunakan ejen biologi yang mudah didapati. Okey, nak dibandingkan dengan bahan kimia, nak dibandingkan dengan racun kimia yang mungkin harganya lebih mahal jika nak dibeli. Okey, dan kelebihan dia yang ketiga, tidak menjejaskan kesihatan manusia. Kalau nak dibandingkan dengan bahan kimia yang lebih berbahaya kepada kesihatan kita, sekiranya bila kita guna tu tak gunakan dengan kaedah yang betul. Okey, baik, namun kaedah biologi ini dia juga ada beberapa kekurangan. Okey, yang pertama, mengambil masa yang lebih lama untuk menunjukkan kesan. Okey, dia bukanlah bila kita ternak sesuatu pemangsa tu terus clear kita punya perosok dekat tanaman. Tak, dia akan ambil masa. Okey, dia nak dibandingkan dengan kaedah kimia. Kaedah kimia ni dia lebih cepat lah. Okey, macam racun kan, cepat. Kita spray hari ni sejam, lepas tu mati habis semua. Larva dan sebagainya ataupun perosok lah kan. Tapi kalau kaedah kawalan biologi ni akan ambil masa yang lama lah. Okey, baik, yang kelemahan yang kedua, keseimbangan ekosistem akan terganggu lah sebab kita perkenalkan spesies baru dalam satu kawasan. Jadi bila kita perkenalkan spesies baru, dia akan menyebabkan ekosistem di sesuatu kawasan tu dia jadi tidak seimbang lah. Okey, baik. Okey, seterusnya, faktor-faktor yang mempengaruhi saiz populasi dalam suatu ekosistem. Okey, ada 4. Yang pertama, serangan penyakit. Yang kedua, kehadiran pemangsa. Yang ketiga, sumber makanan. Yang keempat, perubahan cuaca. Okey, baik. Serangan penyakit. Apa yang berlaku apabila terjadi serangan penyakit kepada populasi sesuatu kawasan? Okey, populasi haiwan ataupun tumbuhan dia akan menurun apabila berlaku serangan wabak penyakit. Okey, contoh. Okey, penyakit selsema burung yang menular di kawasan ternakan ayam. Okey, dan penyakit mozaik tembakau di ladang tembakau. Okey, penyakit mozaik ni disebabkan oleh virus. Okey, selsema burung pun sama juga virus. Jadi bila berlaku serangan penyakit, populasi yang ada di kawasan tersebut pun akan menurun. Baik, faktor yang kedua, faktor kehadiran pemangsa. Okey, saiz populasi juga dipengaruhi oleh saiz populasi pemangsa. Okey, saiz populasi suatu organisma dipengaruhi oleh saiz populasi pemangsanya. Okey, contoh. Okey, saiz populasi kuda belang dalam suatu ekosistem di savana berkurang dengan kehadiran pemangsa seperti singa. Jadi, bila semakin banyak pemangsa, semakin berkuranglah mangsa. Kan, semakin bertambah singa, semakin berkurang kuda belang. Cik ulang semula, semakin bertambah pemangsa, populasi pemangsa, semakin berkurang populasi mangsa. Alright? Baik, faktor yang ketiga, faktor sumber makanan. Okey, jika sumber makanan berkurang, haiwan boleh diancam kepupusan. Okey, contoh. Okey, panda dia bergantung pada pokok buluh sebagai sumber makanan utama. Jadi, apabila berlaku penerokaan hutan, banyak pokok ditebang. Okey, bila banyak pokok ditebang, jadi dia punya sumber makanan akan berkurang. Okey, sumber makanan dia akan musnah, habitat dia akan musnah. Okey, contoh lain. Okey, saiz populasi burung gagak di Malaysia meningkat disebabkan sisa makanan yang terlalu banyak. Jadi saiz populasi itu bergantung kepada sumber makanan. Ada makanan, adalah populasi. Tiada makanan, maka berkuranglah populasi sesuatu kawasan. Yang keempat, perubahan cuaca. Okay, contoh cuaca kemarau lah. Okay, kemarau yang berpanjangan menyebabkan tanah menjadi kering dan tidak subur serta meningkatkan risiko hutan terbakar, kebakaran hutan.
Kesannya, populasi tumbuhan dan haiwan akan menurun. Okey, agak satu kekausan lah. Okay, contoh, berlaku setahun lepas atau 2 tahun lepas, cikgu tak ingat. Kebakaran di Australia kan, kamu ingat kan? Okey, kebakaran yang dalam skala yang besar. Okey, jadi kalau kamu tengok kat situ yang kita nampak, ni hutan lah, tu pokok-pokok banyak yang musnah, yang terbakar, hangus terbakar. Dan dalam masa yang sama, haiwan pun akan mati. Contoh macam yang di-viralkan hari tu, cikgu tengok kangaroo banyak yang mati. Beruang koala pun banyak yang mati. Okey, ini faktor perubahan cuaca. Okey, baik. Seterusnya yang ketiga, perubahan dalam ekosistem. Okey, tadi perubahan populasi, sekarang kita tengok apa yang menyebabkan berlakunya perubahan dalam ekosistem. Okey, contoh. Okay, yang pertama, sekiranya kekurangan bekalan air. Yang kedua, migrasi haiwan. Yang ketiga, saiz sesuatu populasi yang menurun ataupun meningkat. Jadi, 3 perkara ini akan memberi kesan kepada perubahan ekosistem. Okey, baik. Yang kekurangan bekalan air. Okey, contoh, dia bagi contoh tanaman padi. Seperti yang kita tahu, tanaman padi ini adalah tanaman yang dia memerlukan air yang banyak. Okey, tapi bila musim kemarau maksudnya kemarau yang berpanjangan, yang berlarutan. Okey, perubahan dalam ekosistem seperti ini akan mengganggu keseimbangan antara populasi yang ada di sawah padi. Jadi bila musim kemarau, okey, padi tak boleh nak hidup dengan baik. Padi tak boleh nak survive. Jadi bila tak boleh nak survive, padi itu sebagai pengeluar. Jadi bila padi berkurangan, okey, pertumbuhan padi berkurangan, segala organisme yang hidup di ekosistem tersebut pun akan berkurang lah. Kan? Contoh macam belalang pun akan berkurang sebab bila padi berkurang, sumber makanannya terhad, belalak akan berkurang. Okey, contoh. Jadi keseimbangan populasi yang wujud di sawah padi pun turut sama terkesan. Belalang, contoh cikgu bagi belalang, lagi apa lagi? Tikus. Okey? Baik. Siratan makanan akan terjejas disebabkan oleh populasi pengeluar iaitu padi berkurangan. Alright? Baik. Migrasi. Okey, ekosistem juga berubah disebabkan oleh migrasi haiwan. Apa itu migrasi? Okey, migrasi ialah perpindahan haiwan dari satu tempat ke tempat yang lain akibat perubahan musim. Okey, contoh kat sini dia bagi burung bangau kendi. Okey, dia berhijrah ke Kuala Gula, Perak dari September hingga April setiap tahun. Okey, apakah kesannya? Kesannya, bilangan serangga seperti belalang, cengkerik, laba-laba, lalat dan cacing tanah semakin berkurang kerana dimakan oleh burung-burung tersebut. Ya, sebab burung bangau ni makanan dia inilah serangga tu. Jadi bila dia banyak, dia migrate ke satu tempat ke tempat yang lain. Di tempat yang baru dia pindah tu akan berlaku keseimbangan ekosistem lah. Okey, baik. Baik, yang ketiga, saiz populasi. Okey, saiz suatu populasi dia boleh menurun ataupun dia boleh meningkat disebabkan oleh perubahan populasi yang lain. Okey, sebagai contoh, okey, kehadiran serangga perosak seperti kumbang dan beruncas mengakibatkan populasi tumbuhan menurun. Maksudnya, satu populasi ni bila dia meningkat ataupun dia menurun, dia akan efek kepada populasi yang lain yang berkait dengan dia. Kan? Contoh tadi yang dia bagi ni lah. Okay, kamu tengok kat sini kan, kumbang dengan beruncas. Kita tahu kumbang dan beruncas ni makanan mereka tumbuhan. Jadi bila kumbang dan beruncas banyak, populasi kumbang dan beruncas banyak, mereka akan banyaklah makan tumbuhan. So, populasi tumbuhan akan menurun secara tidak langsung. Okey, selain daripada kumbang tadi tu, dia bagi contoh belalang juta. Okey, belalang juta ni cikgu ingat lagi masuk dalam TV, cikgu tak silap cikgu lah. Tahun 2015 di area Rusia, di mana kawasan tu telah diserang oleh belalang juta dan memusnahkan tanaman. Tanaman pada waktu tu jagung, tak silap cikgu lah. Okey, dia berlaku serangan belalang juta. Okey, ni betul ni. Ladang jagung seluas 800 hektar telah musnah dalam masa beberapa jam sahaja. Nampak tak? Peningkatan populasi belalang juta menyebabkan penurunan populasi jagung. Sebab dia makan, ya? Okey. Okey, sekian dahulu tamat untuk subtopik 2.3. Assalamualaikum.